permulaan fiqh. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustazah untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, juga pada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustazah dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustazah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakillahu khairan jazak Kak Nurini. Jazakillahu khairan jazak juga Kak Azrina untuk berkongsi PDF untuk Fiqhul Manhajil Mazhab Imam Syafi'i ini bagi sahabat-sahabat seluruhnya, keluarga besar Gubernur Iman ini, dan yang bersama sahabat-sahabat saya di FB Live saya juga. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat kebaikan dengan permulaan untuk pembukaan bagi kitab Fiqhul Manhajil Mazhab Imam Syafi'i ini pada malam yang berbahagia ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita dah berada di fasa yang ketiga bagi bulan Rejab ini. Bersyukurlah kepada Allah SWT, kita diberi izin dengan sungguh bagaimana pengurusan Gubernur Iman ini menerima pelawaan saya ini. Mudah-mudahan Allah beri izin kita kemudahan dan berterusan insya-Allah, kerana pengajian kitab Fiqhul Manhajil Mazhab Imam Syafi'i ini adalah satu pengajian yang dikategorikan sebagai fardu ain, dan fardu ain ini adalah untuk diri dan bekalan kita kelak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ni tak boleh pas ke orang lain. Nak belajar, kita memang kena belajar. Walaupun dulu kita dah belajar, tapi sekarang kita menyerusuri dan sungguh-sungguhlah memahami dengan apa yang kita akan amalkan dalam setiap kehidupan kita ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memperelokkan segala ibadah, muamalah, dari segi munakahatnya juga jenayahnya, semuanya adalah ilmu yang perlu difahami supaya kita akan mendapat pelepasan dengan apa yang kita akan disoal oleh Allah kelak di hari akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan bagi kitab Fiqhul Manhajil ini, kebiasaannya kalau bersama saya, kita beramal dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca suratul Kahfi 10 ayat awal sekurang-kurangnya. Tapi kerana saya masih makzurah, jadi saya menyarankan untuk permulaan hari yang baru ini, pada semua keluarga besar Gubernur Iman ini dimanapun berada, amalkanlah amalan ini sebagai satu perlindungan yang besar di akhir zaman. Kerana hari ini baru bermula, kita ada panjang lagi hari kita sebelum kita berakhir pada maghrib petang esok. Sebelum maghrib petang esok, mudah-mudahan Allah memberi izin untuk kita beramal walaupun 10 ayat awal ataupun 10 ayat yang terakhir sebagai satu perlindungan yang besar, insya-Allah. Jadi untuk memberkati seterusnya, selepas kita membaca surah Fatihah ini, kita mulakan dengan niat sebelum pengajian. Seperti kebiasaan bersama saya, juga para asatizah yang lain, saya rasa niat sebelum pengajian ini untuk menetapkan betapa kita masuk dalam majlis ilmu ini adalah untuk mendapatkan keberkatan serta keredaan Allah dengan niat sebelum pengajian ini. Nanti saya akan share kepada Kak Azrina lah ni, sebab dia boleh share benda ni. Kita boleh share mula-mulaannya. Kita akan baca untuk kitab Fiqhul Manhajil ini, kita baca suratul Kahfi dulu nanti, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir kalau ada berkesempatan. InsyaAllah Allah beri sempat. Kemudian kita baca doa dan baca amalan, barulah kita akan memulakan pengajian. Kalau tidak menjadi keberatan, insya-Allah nanti saya akan share lah dengan pengurusi Puan Hajah Ros Niati dan juga AJK yang selalu membantu saya untuk memulakan kita punya perjuangan ni. InsyaAllah Allah redha. Mudah-mudahan Allah menerima panduan yang diberikan ini sebagai satu jalan
untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk pertama kalinya, bukanlah pertama kali cerita pasal fikman haji ni, tetapi untuk pembukaan bagi kelas yang dianjurkan oleh keluarga besar Gemundur Iman ini, mudah-mudahan Allah akan menerima niat kita permulaan sehinggalah kita dapat sekurang-kurangnya, paling tidak kalau dapat habis untuk jilid yang pertama ini dalam waktu yang saya fikirkan, kalau dengan apa Allahumma salli ala Muhammad, dia punya plan dia tu, insya-Allah kita boleh sampailah dalam masa setahun ini keseluruhan jilid yang pertama ini, insya-Allah. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berizin dan kemudahan. Kalau tidaklah keseluruhannya, permulaan ini juga menjadi satu kebaikan yang besar untuk kita bersama. Kita mulakan dengan niat sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma. Sedikit bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ لك بنعمتك علينا وأبو بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit pengamalan tambahan, 3 kali je kita baca ni. Istighfar Rajab. Bismillah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin. Allahumma amin. Pendahuluan bagi kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini, dia adalah berkaitan tentang ta'rif ilmu fiqh, sumber dan istilahnya. Bolehlah bergerak sedikit ke atas. Tajuknya dah cantik dah tu. Bismillah. Bagi kitab jilid yang pertama ini, kita akan memulakan untuk keseluruhan kitab Fiqhul Manhaji ini. Kita takkan, kalau dekat PDF ni, kita takkan bermula daripada awal. Saya ada bagi tahu tadi muka surat berapa yang nak dimulakan tadi. Saya ada bagi tahu dengan bolehlah terus ke muka surat tu lah. Sebab PDF ni tak sama dengan buku. Kalau buku dia muka surat pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap saya cari balik semula muka surat berapa saya cakap tadi. Sebab Kak Amira tak ada dekat sini kan, malam ni kan. Dia ada kelas lain kata ustaz saya. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. WhatsApp susah dia keluar. Dia ada saya lah mak, saya dah tak boleh nak tengok WhatsApp saya. Sekejap. Saya bagi. Muka surat 90. Cik muka surat 90. 90 Kak Azrina. Muka surat 90. Saya 90 Mukadimah pengarang Ya, dia terus kepada mukadimah saja. Sebab yang lain-lain tu adalah sebagai satu panduan berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam sahabat di AB, terima kasih singgah. Jadi sementara Kak Azrina ni mencari muka surat 90 tu, sedikit panduan bahawa mukadimah tentang Fiqhul Manhaj ala mazhab Imam Syafi'i ini, di mana setiap kitab yang berkaitan dengan fiqh ini kebanyakannya akan memuji-muji Allah SWT. Mana-mana kitab semuanya adalah bercerita tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat berapa? Dah jumpa tak? Okey, saya baca. Yang ni 90. 90, bawah sikit. Cari mukadimah. Lagi naikkan, maksudnya naikkan. Allahumma salli ala Muhammad. Di bawah 70 lebih Ina. Belum 90 lagi tu. Anak Ina tadi 79 Ina lagi.
Ya ke? Okey. Yang tadi atas sikit. Pertimbangan fake. Bawah lagi. Minta maaf. Betul. Tapi dah 100 tu Mukadimah tu, ada tulis tajuk Mukadimah Dia ada 90. tajuk mukadimah tadi. Ni, lagi. Mukadimah 90. pengarang Al-Fiqh. Okey. Ni, lagi. Belum. 90. Okey. Ya. Tu, betul. Alhamdulillah. Tahniah Kak Zrina. Jangan gabra sangat, tenang aja. Bangun. Faham Alhamdulillah. Yang memberi perangsang tu sikit lagi ni atas bawah. Mudah-mudahan bersabarlah. Ini untuk permulaan yang pertama ni. Yang penting lepas ni kena beli kitab. Mudah sikit lah untuk tengok dia terus. Dia tak ada ni. Ketawa Kak Ajah ni. Masya Allah, boleh lah. Tak apa. Yang penting kita usaha. Okay. Untuk mukadimah ni, cerita tentang pendahuluan. Segala puji bagi Allah. Sebenarnya dalam bahasa Arabnya adalah Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Doa ini Allahumma salli ala Muhammad menunjukkan bahawa pujian hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dan Allah SWT berfirman, sesungguhnya menunjukkan bahawa di dalam Al-Quran ini a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim falaula nafara min kulli firqatin minhum, dalam surah At-Taubah itu, ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Oleh itu dalam setiap golongan, dalam setiap umat Nabi Muhammad SAW ini, maka hendaklah di kalangan kalian keluar daripada tiap-tiap golongan yang ada dekat dunia ni, di antara mereka bukan semua tahu yang keluar ni, beberapa orang untuk mendalami agama. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, waalaikumsalam, sahabat-sahabat yang beri salam semuanya. Sebab itu dalam kelas ni yang bercakap seorang ustaz ataupun ustazah, kita belajar, tapi yang mendengarnya lebih daripada 10, 20, 30, 40, 50, kadang-kadang lebih daripada itu. Mudah-mudahan kelas fiqah ni kalau boleh dapat beratus, beribu, mereka kena belajar sendiri. Dia tak boleh, yang ni saya tak sempat nak pergi. Okey, Kak Norini lah tolong belajarkan, nanti ajar kat saya. Tak boleh. Dia tak boleh begitu. Sebab yang memberikan tunjuk ajar tu berkaitan mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama ini, yang ini fiqah ni. Dia mungkin ada seorang, dua, tiga orang, 4 orang, 5 orang ustaz atau asatizah saja yang boleh bercerita tentang perkara ini. Suara tak kuat sangat. Kena kuatkan handphone ataupun laptop masing-masing. Suara ustazah okey je. Alhamdulillah. Jadi kakak yang mungkin kurang kuat tadi tu, mungkin laptopnya tidak dikuatkan. Kuatkanlah dengan handphonenya. Okey, dah jelas Alhamdulillah. Okey. Kalau tak jelas bagi tahu. Kalau dah jelas, alhamdulillah. Dan di sini bila cerita tentang fiqh ni, kewajipan kepada sebahagian daripada kita ni saja yang pergi belajar. Contoh macam saya dulu diberi izin oleh Allah SWT dengan rezeki yang luas. Alhamdulillah. Saya dapat sambung belajar. Mula-mula belajar di Johor selama 3 tahun. Ada training program. Sehingga dapat menyambung pelajaran. Alhamdulillah. Di Universiti Al-Azhar. Contoh macam itulah. Tapi para asatizah dekat Gemma Nur Iman ni, kebanyakannya saya kenal juga sebenarnya. Dan mereka pun lebih kurang bersama dengan saya belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah nak sebut semualah, tapi kebanyakan mereka keluar mencari ilmu dan balik semula, dan kita berkewajipan untuk berkongsi dengan semua masyarakat. Masyarakat ni kena belajar. Dia wajib fardu Kifayah. Kalau fardu kifayah sebagian orang Fardu buat ain. ya. Ini fardu ain. Fardu ain. Ini fardu ain. Bila dia fardu ain, maka tak boleh tidak, kita kena attend. Kita kena datang, kita kena belajar. Kita kena cari ni, ilmu ni. Walaupun dulu boleh jadi kita masa sekolah kebangsaan, sekolah menengah, kita belajar bab solat, betul tak? Kita belajar bab puasa. Kita belajar bab
zakat, kita belajar bab perkahwinan, kita belajar bab muamalat. Semua belajar. Subhanallah. Tapi kalau ditanya sekarang lah, secara random je lah, saya tanya soalan yang biasa kita buat, hari-hari kita solat. Siapa yang hari ini tak solat? Dosa. Tapi semua orang hari-hari solat. Sekurang-kurangnya yang wajib ada 5 waktu kan. Soalan saya, soalan cepu mas saya, cerita tentang solat. Tapi kalau boleh jawab ni, Alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab pun, saya tolong jawabkan insyaAllah. Rukun sembahyang mengikut mazhab Syafi'i berapa? 13. Kau Kak Zila, kau baru lepas kelas aku, kau memanglah boleh jawab. Betul. Okey lah tu. Yang penting, kalau semua orang jawab 13, itu betul ikut mazhab Syafi'i. Sebab ada beberapa mazhab yang lain. Dalam Imam Syafi'i ni pun, ada yang menyebutkan 12, ada yang 10. Dan inilah yang kita akan, apa Kak Putri? Berapa? 17. 13 je. Jangan lebih-lebih sangat, cukup tu. Itu pun 13 tu kalau tak ya tu, Masya Allah, tabarakallah, tak sah solat kita tu. Tapi ialah, dengan apa yang kita ketahui 13 ini. Okey. Yang pertama adalah, saja belum masuk lagi dah kena soal. Jangan lagi Kak tenang-tenang aja. Ini soal ni kalau salah pun tak kena rotan. Tak kena apa-apa. Tak kena denda. Bolehlah ketawa. Yang pertama, rukun solat yang pertama. Kak Nurini lah. Niat takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan? Niat dan takbiratul ihram. Tu dua sebenarnya. Niat dan takbiratul ihram. Satu je saya minta tadi. Tapi dapat 2. Alhamdulillah. Tapi sebab dia bersama tu. Okay? Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak ikut susunan. Kita nak faham, belajar fiqah ni. Dan ceritanya adalah untuk bila kita tahu tempatnya kat mana, kita punya amalan akan menjadi lebih benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, next naik ke atas sikit. Selawat dan salam ke atas baginda penghulu besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat amanah, yang menjadi ketua Sayyidul Anbiya dan kepada golongan orang-orang Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan sabdaan Nabi ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksud hadis ini, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya. Kalau Allah nak bagi kita baik, apa yang perlu kita lakukan kata Nabi? Dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dan juga Imam Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Subhanallah. Begitu jugalah keseluruhan selawat dan salam kepada junjungan besar, keluarganya, para sahabatnya yang bersama-sama berperanan untuk menyebarkan agama ini dengan mengemukakan dan memberikan segala hujah dan dalil yang terang dan jelas. Sesungguhnya perkara yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang manusia itu ialah dengan mengenali segala hukum hakam, halal dan haram, dan mengetahui segala perbuatan-perbuatan yang dilaluinya sama ada diterima oleh Allah ataupun perbuatan itu rosak dan ditolak dan tak diterima oleh Allah. Naikkan sikit Kak Ana. Kak Zrina kena pelan-pelan sikit. Allah SWT Muhammad. Next, seterusnya. Di mana para ulama telah mengatakan, telah mencatatkan, mengarang banyak kitab tentang fiqh ini, bahawa sesungguhnya kitab fiqh manhaji ini adalah satu kitab di mana Imam Syafi'i telah menyusun kepada beberapa bahagian dengan bukti dan kajian yang menyeluruh tentang semua masalah yang akan kita bincangkan dalam kitab Fiqhul Manhaji ini. Okey. Secara keseluruhan, next, naikkan terus. Yang ni panjang sangat. Saya nak pergi yang akhir sekali, bahawa sesungguhnya belajar tentang kitab Fiqhul Manhaji ini, lagi, naik atas sikit lagi. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Fiqhul Manhaji ni bahasa Arab tau. Ya tu.
Kitab Fiqhul Manhaji ini berasaskan kepada mazhab Syafi'i. Jadi kenapa dipanggil fiqh mazhab Syafi'i? Nama lain bagi mazhab Syafi'i ini adalah Fiqh Al-Manhaji. Dia nama dua tapi bendanya sama. Okey? Di mana pengarang kitab ini yang menyusun mengikut apa yang telah disusun oleh Imam Syafi'i, mengharapkan mereka yang menginginkan perkara yang paling baik dalam mencapai matlamat dan juga memahami agama ini adalah semata-mata mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan penyusun kitab ini dan sidang pengarang kitab ini, kitab Fiqhul Manhaji ini, terjemahan ini, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah niat kami dan amalan kami, subhanallah, dan berikanlah taufik kepada kami. Ini pengarang kitab tau. Kita pun kena berniat yang sama kepada sesuatu yang engkau sukai dan yang engkau redai, dan memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya, dan dengan amalan-amalan inilah yang kami akan lakukan dan kami susunkan ini, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang engkau redai. Amin. Allahumma amin. Nak belajar fiqh kena ada harapan yang besar, kena ada niat yang lurus, kena ada azam dan iltizam yang tinggi supaya mendapat jalan yang lurus. Akhirnya Allah akan redha dengan usaha kita ini, supaya kita ini akan mendapat dan memahami segala apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Itu sedikit mukadimah berkaitan kitab Fiqhul Manhaji ini, dan kita akan benar-benar memasuki itu mukadimah pengarang kitab. Ini mukadimah berkaitan dengan ilmu fiqh al-manhaji ini. Next. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah pengarang bagi perkara berkaitan pengenalan fiqhul manhaji ini, berkaitan apa makna ilmu fiqh, apakah sumber ilmu fiqh, dan apakah istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu fiqh ini. Pertamanya, kita kena faham apa makna fiqh itu sendiri, dan fiqh itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam belajar fiqh, mesti dia ada makna dari segi bahasa. Bahasa apa agak-agak? Saya minum sekejap. Bismillah. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, betul Kak. Jawab je Kak. Salah pun tak apa. Kan saya cakap, kalau salah, kita betulkan sama-sama. Kalau betul, saya cakap iya. Macam itulah. Dalam belajar fiqh, dia mesti ada makna dari segi bahasa Arab. Dia mesti semua ada. Nanti puasa pun ada, solat pun makna dari segi bahasa Arabnya apa. Bersuci tu makna dari segi bahasa Arabnya apa. Tapi yang paling tepat berkaitan makna ini adalah dari segi istilah. Istilah apa? Istilah, tambah boleh buat catatan kat situ, istilah syariat ataupun istilah syariah Islamiah. Apa yang diturunkan oleh Allah melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi fiqh ini dari segi bahasa berarti faham. Belajar fiqh ni nak bagi faham. Itu dari segi bahasa. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nisa ayat 78. فَمَا لِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Maksudnya, maka mengapa orang-orang itu, golongan orang-orang munafik, next ya, hampir tidak memahami perbicaraan, yakni pengajaran-pengajaran dan nasihat yang diberikan kepada mereka. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka faham tak bahasa Arab? Apa yang Nabi bawa sebenarnya dalam Al-Quran? Kalau ikutkan sepatutnya mereka faham tau. Tetapi
Mereka buat tak faham. Tak faham. Buat tak faham dengan apa yang Nabi sampaikan. Mereka tak nak memahami, mereka tidak mendengar nasihat dan tak mengambil pengajaran. Kita jangan jadi macam tu. Kita walaupun tak faham bahasa Arab, tapi kita berusaha untuk cari makna bahasa Arab tu. Itu namanya nak bagi faham, faqih tadi tu, tentang agama. Jadi kita jangan jadi golongan yang ini. Golongan yang di mana ketika Nabi SAW diberikan mukjizat Al-Quran itu, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah. Mereka, apa yang Nabi bawa ni, dia pertikaikan. Subhanallah. Kemudian, tak faham lah apa Nabi cakap. Contoh macam itulah kan. Tapi sebenarnya mereka faham. Cuma buat tak faham. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan sebegitu. Kerana dengan memahami ta'rif ilmu fiqh ni, kita akan ditambah dengan surah Al-Isra ayat 44 ini. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sadaqallahul azim. Akan tetapi, kita ni kalau cuba nak faham pun, kamu takkan faham tasbih mereka. Tasbih siapa pula yang kita tak faham ni? Tasbih ni apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita tak faham. Dalam tafsiran ayat ini, bagi mereka yang nak memahami agama, yang kita tak faham tasbih, mereka adalah makhluk Allah selain manusia. Yang lebih banyak bertasbih. Subhanallah. Lebih banyak bertasbih. Contoh siapa? Siapa ni macam manusia pula kan? Apakah makhluk tu? Malaikat tu dia tak payah cakap. Kita memang langsung tak faham. Kita tak pernah jumpa pun. Pokok. Apa Kak Zila? Pokok. Lagi apa? Makhluk Allah lain. Ikan. Binatang, bukan ikan aja. Ikan tu salah satu daripada binatang. Binatang. Seluruh binatang. Batu. Haiwan semua Ustaz. Ya, haiwan semua. Semua haiwan. Ya, tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan, semua haiwan-haiwan. Kita pernah tak dengar suara tumbuh-tumbuhan dan haiwan ni bagi baca tasbih? Tak pernah. Dia tiup, dia angin tiup dia kali. Bayangkan rumah saya ni depan ada pokok tau. Tiba-tiba kalau saya keluar, tiba-tiba lah pokok bunga saya tu. Subhanallah, subhanallah. Kau rasa aku jadi apa? Lari lintang pukang. Kita lari lintang pukang kan? Tanah pindah terus. Lari takut nak Ustazah pula. Itu maksudnya. Kita tak faham mereka bertasbih. Lari lah Bukan setakat lari kak. Saya terus pindah, saya jual terus agaknya kan. Tapi maha baiknya Allah SWT. Kita tak pernah dengar pun mereka ini, semua ni makhluk Allah yang lain ni bertasbih. Tetapi, mereka ini tetap bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tak ada orang bagi semangat kat dia. Yang kita ni nak bagi tasbih, kalau orang tak ajak, tak tasbih. Kalau orang tak ajak selawat, tak selawat. Kalau orang tak ajak buat baik, engkau dulu. Ini contoh. Yang dekat sahabat-sahabat ni tak, semua baik-baik belaka. Ada seorang sahabat dekat MB ni kata, kalau dengar mau langkah 1000 pun kita tak jumpa. Bintang pukang tak ada langkah saya rasa Masya Allah. Kak Zrina ni saya nampak macam senyum, macam tak senyum, tapi senyum lah saya rasa kan. Tapi sesungguhnya hikmah kenapa kita tak dengar? Sebab kita kena ambil iktibar. Kalau mereka bertasbih, mereka ada mulut tak? Kalau burung memang ada. Ikan memang ada. Tapi ada tak suara yang keluar? Hanya kicauan. Tiba-tiba pokok yang tak ada mulut tu, dia tetap bertasbih. Daun itu bertasbih kepada Allah. Bu, kakak-kakak, sahabat-sahabat, kalian ada mulut tak? Saya ada mulut tak? Kita semua ada mulut. Ada suara tak yang merdu? Ada. Suara kita merdu semua. Dengan ada merdu, ada surat-surat basuh. Semua ada. Maksudnya kita ada suara, kita ada mulut, kita ada kudrat. Tetapi bayangkan berapa ramai yang sungguh-sungguh menggunakan mulut dan suaranya untuk memuji Allah. Allahu Akbar. Jauhkan kita dengan Allah sebenarnya kan. Kalau tak faham agama ni.
Tapi kalau kita faham, ya Allah, kita akan berusaha lebih banyak daripada pokok dan segala makhluk Allah yang lain untuk sentiasa mensucikan Allah, memuji Allah dan bersungguh-sungguh memahami agama Allah ini. Jadi mulai saat ini kita faham kita ada kelebihan yang lebih banyak daripada makhluk Allah yang lain. Kita doalah pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala amalan kami, jadikanlah niat kami ini, jadikanlah kita ini diberi peluang untuk belajar dan faham tentang agama, lagi banyak faham tentang agama, lagi banyak mengingati Allah, lagi banyak mensucikan Allah, lagi banyak mentauhidkan Allah, lagi banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ditambah lagi dengan dalil seterusnya berkaitan dengan makna fiqh ini dalam hadis riwayat Muslim, mana Nabi SAW bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Ini untuk orang lelaki khusus. Cerita tentang hukum hakam ni memang kebanyakannya semua tentang untuk lelaki. Tak ada untuk perempuan. Perempuan ni mengikut je nanti. Yang ini lelaki. Sesungguhnya orang yang lama solatnya dan pendek khutbahnya adalah tanda kefahaman. Khutbah ni dia solat apa? Jumaat. Solat Jumaat je. Solat Jumaat siapa wajib pergi? Lelaki. Orang lelaki. Jadi ibu-ibu kat rumah ada lelaki tak? Mestilah ada kan? Mestilah ada. Jadi check and balance. Lepas ni, hari Jumaat, lelaki-lelaki yang berada di kalangan kita ini, dekat kita ni, pergi solat Jumaat ke tak? Kalau tak pergi solat Jumaat, minta maaf, dengan bahasa kasarnya lah, pergi perambat. Saya cakap utara ni, pergi perambat. Pergi suruh dia orang pergi solat Jumaat. Tetapi cerita tentang Jumaat ini ada tanda yang faham tentang agama. Siapa yang faham tentang agama? Khatib, imam, kena faham tentang agama. Dan mereka ini, dia solatnya lama. Nabi Muhammad SAW kalau berhari solat Jumaat, solatnya lama, khutbahnya pendek. Wa qisara khutbatihi. Mereka pergi solat, Alhamdulillah. Dia orang pergi solat, Alhamdulillah. Orang Johor panggil dia orang. Orang Utara panggil mereka kan. Dia orang pergi solat, betul. Tapi kalau nak yang sebenar-benarnya, pergi tengok dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Khutbahnya pendek, sembahyangnya lah lama. Betul tak? Bagi mereka yang pernah pergi umrah dan haji, mesti pernah merasai nikmat tu. Khutbahnya pendek je. Tapi solatnya punya lama lah. Masya Allah. Untuk solat Jumaat. Ni. Kak Moni ni baru balik daripada umrah. Kak Nurzila baru balik dengan saya tahun lepas. Tahun ni nak pergi lagi tak Kak Nurzila? Umrah Ramadan. Jom. InsyaAllah kalau tak tahu ni tahun depan Kak Nurzila. Pergi haji terus insyaAllah. Amin. Doalah. Ini majlis ilmu ni, doa sajalah. Kak Nurzila dan semualah. Saya doakan mudah-mudahan. Nak ceritanya bahawa sesungguhnya mereka yang faham tentang agama ni, khutbahnya pendek je. Sebab apa khutbah pendek? Sebab kalau daripada zaman Nabi SAW, para sahabat tak pernah tak solat jemaah dengan Nabi tau. Jadi mereka sentiasa diberi peringatan oleh Nabi. Jadi Jumaatnya, masa solat Jumaat tu tak perlu panjang-panjang. Tapi kat Malaysia, kalau tak hari Jumaat, masjid tak apa? Kita cakap kat Malaysia dah. Tak penuh. Tak penuh kalau tak hari Jumaat. Hari Jumaat je penuh. Sama ada Brunei ke, Allahumma salli ala Muhammad, Singapura ke, mungkin Thailand ke, Indonesia ke. Dia kalau hari Jumaat paling penuh dan paling padat dan paling ramai. Kebiasaannya lah. Kalau hari biasa, dia macam krik-krik tu orang-orang. Kurang. Dia soft 1, soft 2, soft 3. Kalau jumpa soft 4 tu kira berjaya dah tu. Soft 5 tu, Allahu Akbar. Itu hebat dah tu kalau masjid hari biasa. Tapi kalau solat Jumaat, sampai keluar orang sembahyang Jumaat. Sampai ke jalan raya. Allahu Akbar walillahilham. Jadi, mudah-mudahan kita doakan semua lelaki-lelaki budiman yang beriman di Malaysia, Brunei Darussalam, di Singapura,
di Thailand, di Nusantara ni, di Indonesia, dia bukan datang solat pada Jumaat, jadi imam tak perlulah panjangkan khutbah, tetapi tiap-tiap hari mereka mendengar nasihat di masjid supaya mereka tidak perlu memanjangkan khutbah. Itu tanda mereka faham tentang agama dan mereka memanjangkan solat Jumaat itu. Subhanallah. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Dan tadi tu dari segi bahasa makna fiqh yang faham. Yang kita nak faham sekarang, next. Mengikut istilah fiqh pula, istilah syariat pula, bahawa fiqh ini ada dua maksud. Yang pertama, dia berkaitan tentang belajar fiqh mesti cerita hukum syarak. Hukum. Wah, ini memang kena hukum je nanti ni. Bukan. Kita nak tahu tentang hukum satu-satu perbuatan dan amalan yang kita lakukan. Itu sebab itu kita kena belajar fiqh. Contoh, solat berdiri bagi orang yang sakit. Dia menyusahkan ke tak? Menyusahkan. Saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Bolehlah, tak apalah. Tak kisahlah. Jadi, bila dia menyusahkan, kalau dia tak boleh berdiri, dia mampu hanya untuk takbiratul ihram, maka dia boleh duduk. Sebab itu bila cerita tentang faham agama ni, dia tak gaduh. Kau kan boleh berdiri, asal kau tak boleh berdiri? Aku kalau berdiri nanti aku jatuh. Contoh macam tu kan? Jadi bila belajar fiqh, dia akan menenangkan mereka kalau dia tak larat untuk berdiri dan dia hanya mampu untuk ketika awal takbiratul ihram tu saja, maka dia takbiratul ihram. Kalau dia tak boleh berdiri tegak, maka dia boleh duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia boleh Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh baring. Dia tak boleh baring, dia boleh mengiring. Dia tak boleh mengiring, dia pakai kerdipan mata. Kerdipan mata pun dia tak boleh. Maksudnya dia kena disolatkan pula lah maksudnya. Innalillahi wa inna Ilaihi rajiun. Alhamdulillah ibu-ibu semua memahami prosesnya tu. Jadi kita kena bersedia. Jangan sampai kita tak solat. Sebab itu setiap mukallaf cerita ni, fiqh ni dari segi istilah syariat. Nabi Muhammad SAW mengetahui hukum yang dibawa oleh Nabi dengan segala perbuatan dan segala perkataan. Mukallaf ni siapa? Sila jawab. Mukallaf ni siapa? Orang yang dah boleh diberi tanggungjawab. Orang berakal dan balik. Balik ke balik? Balik. Bukan balik. Balik nanti sebut nanti ni. Balik. Tapi jawapan tu betul, tepat. Sekarang soalan saya sangat straightforward. Siapa mukallaf sekarang ni? Kita lah orang yang dah boleh menjawab. Itu yang kena dijawab. Kita semua adalah mukallaf yang disebutkan oleh Allah di dalam suratul Baqarah ayat yang terakhir. Sebab semua dah balik. Ada anak-anak kat sini. Sebab saya nampak tadi Kak Murni ada anak dia. Anak dia belum balik. Yang tu dia tak wajib. Tapi kalau Kak Azrina, Kak Irma, Kak Nurzila, Kak Murni, Kak yang ramai ni, Kak Latifah, Kak Cik Noreha, Kak Norleha, Kak Wan Asyah yang saya nampak je lah ni, Kak Norehan, 70 orang yang lain ni semua ni. Ya, saya ada ni. Ada. Alhamdulillah. Saya sebut dah. Okay, Alhamdulillah. Kita semua ni dah tahu kita ni dah cukup umur balik kan. Tiba-tiba kita buat tak tahu je dengan apa yang Allah suruh berdasarkan dalil-dalil yang terperinci yang kita belajar ni daripada nas Al-Quran, daripada sunnah Nabi, daripada ijma' ulama'. Ijma' ni maksudnya ulama' duduk cakap benda ni kena buat macam Nabi buat. Ijtihad pun ijtihad ulama' juga yang tidak ada di dalam apa yang Nabi bawa dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tetapi ada dalam pandangan ulama'. Ini yang kita nak belajar. Yang diambil daripada kedua-duanya keseluruhan ini, sebagaimana yang kita ketahui, bahawa niat, contoh kita belajar niat ketika berwuduk adalah wajib. Tiba-tiba kita wuduk, kita tak niat. Kita basuh je muka, kita kumur apa semua. Hang buat apa dah tadi? Wuduk. Hang tak niat ke? Kena niat ke? Contoh soalan macam gitu kan? Tapi kita semua dah belajar. Niat itu wajib. Maka sekurang-kurangnya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ataupun saja aku ambil wuduk lillahi ta'ala dalam hati. Settle tak? Settle. Dengan dalil apa bahawa niat itu wajib?
bahawa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dalil ini hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah. Seorang je yang meriwayatkan hadis ni, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, tentang niat ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Fa in kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila imra'atin yankihuha. Ila akhiril hadis. Panjang hadis tu. Siapa yang berniat kerana Allah dan mengikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dia akan dapat apa yang diniatkan. Dan lagi satu cerita tentang orang baligh ni, mereka yang dah cukup umur ni, cerita bab puasa. Berniat pada waktu malam adalah syarat sah puasa apa? Puasa wajib. Puasa Ramadan. Semua puasa. Fardu. Puasa wajib puasa. Ramadan. Puasa sunat Oh ya, siapa? puasa fardu. Puasa fardu Fardu dan juga Ramadan. dia bukan semua puasa. Sebab beberapa hari lepas, ada sahabat tanya dengan saya, Ustazah, saya ni nak puasa fardu, tapi saya macam lupa niat. Tapi malam tadi saya dia cakap dengan suami saya nak puasa qada. Dia cuma cakap je. Lepas tu tapi sampai pukul 10 pagi ni saya belum makan, Ustazah. Boleh puasa tak? Boleh. Tapi puasa sunat. Tak boleh puasa qada. Sebab qada dia punya niat kena sebelah malam. Malam habis pukul berapa? Sampai azan subuh. Sebelum imsyak. Habis subuh. Ah, memang wajarlah belajar fiqh kita ni. Tak faham Ibu? Malam itu berakhir, paling akhir adalah habis subuh, bukan subuh. Ya, belajar sekolah mula lagi. Habis subuh. Itu lah, malam. Makna syuruk lah Ustazah. Ya, betul. Oh, Masya Allah. Itu akhir malam. Sebab syuruk tu masih boleh solat fardu subuh dengan niat adaan. Nak cerita pasal malam ni lah. Dia paling maksimum adalah waktu syuruk tu lah. Kalau kita terlupa nak niat. Tapi yang paling baik adalah malam paling afdal untuk solat. Minta maaf. Untuk puasa Ramadan adalah waktu imsak. Habis waktu imsak tu, itulah yang paling afdal untuk niat. Paling kritikal nanti kita belajar, kalau terlupa pun, jangan sampai habis waktu isyraq. Itu habis malam. Habis subuh. Jadi kena faham lah tu, dia punya perbezaan sedikit tentang berkaitan dengan niat puasa bagi syarat sah itu adalah pada waktu malam. Jadi kena tahu malam tu daripada mula bila. Allahumma salli ala Muhammad, dia start dan habis bila. Allahumma salli ala Muhammad, saya punya FB macam tak berapa ada masalah sekejap Kenapa? Mungkin lain ibu-ibu kot yang mungkin kurang agaknya kot. Minta maaf lah kalau terganggu sedikit. Tapi macam okey je ni, alhamdulillah. Sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mudah-mudahan lah. Dekat Google Meet elok ni. Dekat FB ni dia orang kata macam tak elok. Tapi dia tak ada tergangguan pula dekat saya punya ni. Mungkin yang mendengar tu aja kurang. Tapi insyaAllah Gema Nur Iman ada YouTube kan? Sebab ada recording. Recording. Ini boleh singgah YouTube Gema Nur Iman. Masya Allah, tabarakallah. Dan boleh dapat mendengar berulang-ulang kali. Kalau FB sangkut-sangkut lah. Tapi saya punya FB okey sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Ada yang jelas, ada yang tak. Bermakna bukan saya punya lah. Maksudnya yang melihat tu yang mungkin kurang smooth. Jadi tak apa. Gema Nur Iman ada YouTube. Jadi bolehlah tengok ini. Dan mendengar semula insya-Allah. Jadi sikit lagi nak tambah ni untuk malam ini, untuk mukadimah ni. Sebagai perkara yang berkaitan dengan kefahaman fiqh ini. Naik sikit kah? Okay. Sesiapa yang bermalam, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri, fala siyama lahu. Sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Fajar ni ada dua makna tau kak. Satu fajar yang awal, satu fajar yang akhir tadi tu, untuk waktu akhir tadi tu. Subuh lah, waktu fajar tu subuh. Tapi kalau terlupa betul,
bermakna macam tadi tu. Paling akhir adalah waktu isyraq. Waktu syuruk tadi tu. Subhanallah. Tiba-tiba je kita macam dah apa bajet masa nak apa Allahumma salli ala Muhammad nak sahur. Sekali tak terjaga. Terjaganya pukul berapa? Pukul 7 pagi. Contoh macam tu. Sahur tak dapat. Tadi malam pun lupa nak niat. Sebab ketika orang nak niat untuk puasa tu, kita tak sembahyang sekali masa sembahyang tarawih tu. Sembahyang apa? Witir tu kita tak sembahyang. Sebab niatnya kan lepas witir, bukan lepasnya tarawih. Jadi terlupa nak niat, tertidur. Bangun je tu, masa terjaga pukul 7 tu, terus niat. Boleh. Paling lewat. Tapi kalau kau bangun pukul 10 pagi, confirm tak boleh. 10 pagi tu dah duha. Bila dah duha, selamatlah, dah boleh tak puasa lah masa tu. Tapi kena qada lah. Tapi kena belajar untuk berlakon seperti puasa. Sebab dia bulan Ramadan. Okay? Itu nanti kita akan lebih detail bercerita tentang puasa. Dan bab puasa ini kita akan belajar dalam jilid yang kedua. Jauh lagi ni. Solat jilid pertama. Mudah-mudahan Allah bagi mudahlah untuk kita betul-betul memahami setiap dalil kenapa kita buat perkara ini. Kenapa niat tu perlu buat pada sebelah malam. Lagipun kita nak masuk Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah jaga kita punya Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. InsyaAllah. Baginda menjawab, tidak kecuali kamu melakukan solat sunat. Cerita tentang sunat, minta maaf. Ni bab lain. Begitu juga solat witir. Tadi dah sebut solat witir kan? Adalah sunat berdasarkan hadis Nabi. Kerana seorang badui bertanya kepada Nabi SAW, adakah solat yang lain lagi diwajibkan ke atasku? Kata seorang badui. Dia tidak sebut namanya siapa oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak kecuali melakukan solat sunat. Semua fardu hanya 5, yang lainnya semua solat sunat. Jadi kalau buat witir, okey. Tak buat pun okey. Tapi lama-kelamaan nanti kita belajar dan faham tentang fiqh ini, kita akan berusaha memertabatkan syurga mana kita nak masuk nanti. Dengan buat perkara sunat. Yang wajib tu insyaAllah kita buat masuk syurga insyaAllah. Tapi syurga tingkat mana nak duduk? Maka perkara sunat yang disebutkan oleh Nabi inilah seterusnya solat sunat yang akan kita buat. Ada larangan-larangan yang tidak digalakkan. Contohnya, solat sunat selepas asar adalah makruh. Kita tahu tak? Makruh. Berdasarkan apa yang Nabi kata, SAW, mencegah melakukannya selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Kecuali di haramain. Kecuali di haramain. Contoh yang lain ialah menyapu. Lagi cerita tentang fiqh ni, menyapu sebahagian kepala. Kepala di mana? Sini kepala, sini kepala, sini kepala, sampai ke belakang ni kepala kan. Kalau nak wuduk, sebahagian je. Kalau ambil wuduk, sapu sini, sah tak? Sah. Kak Wan ni power lah. Dia betul je jawab lah. Yang lain sah tak? Sah. Tapi selalunya kita sapu mana? Kita sapu tengah. Tiba-tiba kita nampak orang lain dia tak sapu tengah, dia sapu tepi ni je. Yang dalam kelas ni cakap sah. Tapi tiba-tiba kat luar, asal dia sapu kepala tu sebelah tepi Kalau kita tak belajar, sebenarnya kepala tu seluruhnya sapu mana-mana pun walaupun sedikit dikeresah. Subhanallah. Baik itu, sebahagian itu bermaksud, kata Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wamsahu biru'usikum, dan sapulah sebahagian daripada kepala. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki, dia bukan sebahagian, dia keseluruhan. Jadi kita ikut mazhab Syafi'i. Sapu sini sah, sapu sini sah, sapu depan sah, sapu belakang pun sah. Nak sapu semua sah tak? Pun sah. Tak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya, kesimpulan bagi makna pertama fiqh ni, semua contoh-contoh yang kita ketahui ini adalah ada dalil dia.
Semua benda yang disyariatkan kena ada dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Dan kesimpulannya, semua hukum syarak yang kita ketahui di atas, dia kena ada dalil yang khusus daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang dinamakan makna fiqh dari segi istilah. Semua hukum hakam kena ada dalil. Itulah namanya fiqh. Faham tentang syariat Nabi Muhammad dan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada soalan sebelum saya tutup yang kedua ni? Minta Ustazah doakan usia barokah untuk belajar sampai habis. Allahu Akbar. Jilid 8 Kak Azrina? Doakan Ustazah biar saya sampai tua dengan Amin. ilmu, insya-Allah dengan Ya Allah. Ustazah. Okey, doa ni untuk keseluruhan jilid 8. Semua. Amin, Kalau ikut Allahumma buku ni 8 jilid tau. InsyaAllah, amin. Tetapi kan, jika ditakdirkan oleh Allah dalam perjalanan perjuangan kita ini, kita dah niat memang nak belajar. Kak Azrina dah sebut dah tadi ni. Untung kawan dah tolong sebut kan. Doa sampai jilid 8. Bab jenayah, hudud, jihad, dakwaan, bukti dan keterangan saksi. Kenapa duk sibuk nak belajar benda-benda ni semua? Sebab dia kewajipan belajar. Tiba-tiba kita meninggal dekat jilid 2 je. Contoh. Mudah-mudahan sampai jilid 8 lah insyaAllah yang mengajar ni bersama. Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Seram juga. Sebab sekarang ni saya baru dapat jilid 4 aja. Alhamdulillah lah, dah jilid 4 kira okey lah kan. Ibu jilid 1 mukadimah tau ibu-ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi doa ke Azrina. Mudah-mudahan Allah perkenan. Mudah-mudahan Allah izin. Amin ya Rabb. Allah bagi mudah. Walaupun benda ni kena baca satu-satu macam ni. Inilah pelajaran yang sebenar diajarkan oleh Nabi SAW. Bila belajar, kena sebut satu-satu. Belajar satu-satu. Tak faham, kena tanya satu-satu. Dan barulah dia dikira sebagai talaki dan dia boleh mendapat ijazah apabila belajar perkara ini. Itulah yang kami belajar selama bertahun-tahun di universiti dan juga di college dahulu. Daripada sekolah menengah, sampailah kami dewasa. Dan inilah yang kami cuba sampaikan dan kongsikan kepada seluruh sahabat-sahabat dan keluarga besar Gemenur Iman ini dan juga sahabat-sahabat saya di FB saya dan yang mengulang siaran ini, seluruhnya yang mendengar. Percayalah, perjalanan ini kalau tidak selesai, walaupun hari ini contoh, hari ini kita baru belajar mukadimah, tiba-tiba ditakdirkan besok hari saya tak ada dah. Contoh, tapi saya dah sampai jilid 4 lah, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya dah khatam dah semua ni daripada belajar dulu. Sekarang ni saya nak sampaikan balik. Kalau saya meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima niat baik kita ini, insya-Allah. Insya-Allah. Allah dah terima, dah catat dah. Kita dah tahu nak belajar tentang fiqh ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, berkaitan dengan makna fiqh ni sikit je lagi untuk malam ni, untuk mukadimah ni, mudah-mudahan akan memberikan gambaran betapa pentingnya belajar fiqh ni. Subhanallah. Hukum, cerita makna fiqh ni, hukum-hukum syarak itu sendiri, Allahumma salli ala Muhammad. Oleh itu apabila kita berkata, anda mempelajari hukum fiqh ini, ia bermakna apa? Atas sikit ya, naik lagi, yang nombor 2 dah. Yang kedua ni, contohnya apabila cerita tentang hukum syarak ni, hukum yang kita cerita tadi, cerita Allahumma salli ala Muhammad, kitab cerita faham fiqh ni, mesti dia mempelajari segala hukum hakam dan dia mesti ada dalil dan ada ijma' ulama. Dan kesemua contoh yang kita pelajari ni, tadi hukum tentang wudu, tentang solat, tentang jual beli, tentang perkahwinan, tentang radha'ah, tentang penyusuan, tentang jihad fisabilillah dan banyak lagi dalam 8 jilid ni. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah juga dinamakan bila kita tahu ada bab ibadah, ada bab munakahat, ada bab jenayah, ada bab muamalat, ada bab siasiyah tentang pembinaan negara. Kemudian ada tentang politik. Semua ni adalah fiqh. Dan istilah fiqh ini, yang pertama cerita tentang hukum akam, cerita makna yang kedua adalah cerita tentang apa yang diturunkan oleh Allah dalam syarak itu sendiri. Subhanallah. Inilah cerita fiqh. Kita akan belajar keseluruhannya, walaupun sebenarnya kita dah belajar, kita akan terus memahaminya supaya bila kelak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku dah usaha belajar tapi tak berapa faham Contoh kan. Kalut dah banyak sangat nak kena belajar dalam malam. Belajar fiqh malam ni, pencabaran dia banyak Subhanallah. Tapi
dah lah akhir malam dah ni. Akhir malam sebelum nak tidur kan. Sebab selalunya kelas saya fiqah pukul 8. Tapi kelas ni pukul 9 suku. Sampai pukul 10 lebih dah ni. Mudah-mudahan Allah beri faham. Sebab itu doa mula-mula setiap kali nak belajar fiqah ni, dia macam ni. Doa yang diberi oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, juga Sayyidina Muaz bin Jabal. Kedua-dua doa ni. Oh semangat malam lain macam Cik Noreha ni. Saya tak boleh rasa terharu lah bila rasa semangat tu. Sebab kalau ikut suara tu mungkin umur 50 lebih. Semangat sebab tak tahu, nak tahu. Takut mati esok tak tahu. Allah bagi izin berterusan semangat ini insya-Allah. Nak ceritanya, bila cerita tentang hukum hakam ni kena bersedia telinga dan hati yang luas. Sebab nanti kita akan belajar. Ni tak boleh, itu tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Tak boleh lama-lama orang tak nak belajar. Ini cabaran belajar fiqh. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah beri penerangan tak rasa seperti semalam. Allahumma salli ala Muhammad. Takut juga. Kita dah malam ni Kak. Kita dah nak tutup untuk mukadimah ni insya-Allah. Ini adalah mukadimah yang paling cepat saya buat sebenarnya. Sebab dah malam ni saya bagi straightforward saja, tapi mudah-mudahan dapat difahami sedikit sebanyak. Supaya kita tahu belajar fiqh ni memang cerita pasal hukum hakam, kena bersedia untuk menerima kritikan dan juga menerima hukum itu sebagai salah satu cara kita beriman dengan apa yang Allah turunkan. Dan satu lagi, kita akan beramal dengan apa yang kita fahami dengan hukum yang sebenar mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum saya tutup ada soalan. Sila. Saya buka. Subhanallah. Ustazah jangan marah, saya tak ada soalan tapi saya nak request lagi satu. Ustazah tolong jangan tukar time maghrib. Ya Allah, saya tak nak miss kelas ni. Saya nak time kuliah isyak. Dia kena tanya, dia kena cakap dengan pengurusan Gubernur Iman. Pengurusan. Okey, baik-baik. Saya akan Tapi- mandra pengurusan. Allah SWT Muhammad. Mudah-mudahan Allah tak bagi mengantuk sepanjang perjalanan kita menyusuri keseluruhan ni. Kalau mengantuk pun tak apa Kak sebenarnya Kak. Kalau nak tidur pun muka aku nampak pun. Allah SWT Muhammad. Bukan saya nampak dan bukan saya tahu sebab ni online kan. Tak mengantuk pun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam ya Kak Siti Awa nak tanya. Macam ni, untuk kelas ni memang malam ni ke? Sebenarnya ini baru permulaan. Saya tak pastilah, tapi Kak Norini tu dah buka kamera tu, maksudnya dah bagi hint kita dah boleh berhenti. Kurang. Kalau dapat malam lain, sebab saya sebenarnya malam ni ada kelas matan, tapi Ustaz tangguh. Jadi saya masuk kelas ni. Sebab saya seronok dengar kelas ni kan. Kalau boleh. Mudah-mudahan Allah bagi seronok dan Allah bagi faham. Dia macam ni. Ini cuma mukadimahnya. Doalah mudah-mudahan admin dan pengurusan Gubernur Iman ini akan buat kalau tak malam ni mungkin ada malam besoknya ke malam lusa je. Contoh. InsyaAllah kalau masa pukul 9 suku ni kebanyakan kelas saya dah selesai untuk sesi pertama kalau malam. So sebab itu tadi macam kelas pertama saya mula 7.50. So pukul 9 dah siap. 9.15 ni memang saya reserve untuk malam ni adalah untuk Gubernur Iman lah. Kerana saya yang bagi cadangan ni juga dan diterima dan dengan izin Allah dan mereka pengurusan ni sangat baik lah. Alhamdulillah. Mereka menerima cadangan ni. Jadi kalau ada cadangan-cadangan lain bukan dengan saya lah. Saya ni datang untuk berkongsi saja insya-Allah. Ya Kak Norini dah senyum dah tu. Kita adalah kita serahkan kepada Kak Norini pula lah. Kalau tak ada soalan lain silakan. Waalaikumsalam. Soalan saya, boleh ke anak saya jadi imam dalam solat sekiranya kakinya? Okey. Ustazah. Ya. Ada soalan ni. Kak Hamimah Osman ni tanya. Sekejap Kak Latifah. Jadi imam dalam solat sekiranya kakinya sakit tak boleh berdiri lama. Okey. Kalau ibu-ibu singgah tadi kelas yang sebelum ni, dia dah sampai bab ni. Muka surat, kalau dalam kitab tadi muka surat subhanallah 200 lebih kalau tak silap saya. Dah jauh dah. Tapi soalannya dah ada ni awal ni. Subhanallah. Ya. Kalau kakinya tak boleh berdiri lama, dia jadi imam. Orang yang berdiri boleh menjadi makmum kepada orang yang duduk. Orang yang berduduk boleh menjadi makmum kepada orang yang berdiri. Boleh, tak ada masalah.
Orang yang menjadi imam solat sunat boleh menjadi imam kepada solat fardu. Apatah lagi solat fardu menjadi imam kepada solat sunat. Tapi tidak semua solat sunat. Solat sunat ni tak semua boleh berjamaah. Bukan tak boleh tu haram. Tak boleh tu maksudnya tak menepati sunnah. Wallahu a'lam. Jadi bolehlah kalau dia tak boleh berdiri lama, tetap dia boleh jadi imam. Kalau bacaannya bagus, kemudian dia faham agama, kemudian dia adalah orang yang tahu juga macam mana hukum hakam berkaitan dengan solat ni lah. Tapi sekarang dah tahu ni, bolehlah jadi imam lah walaupun kakinya tidak larat. Soalan lain tadi Kak Latifah nak tanya apa? Okey, sebagai kesimpulannya, kalau tak salah saya lah maknanya, hukum kita belajar fardu ain ni wajib pada syarat. Jadi kalau kita tak belajar tu berdosa lah kan Ustazah? Exactly. Oh, saya cakap bahasa Inggeris malam ni. Ya, saya tepat. Tak belajar berdosa. Cuma Kak Latifah, dulu kita memang pernah belajar masa sekolah agama, betul tak? Okey. Ya, Masa betul. kita ada belajar juga kan? Tetapi ketika kita belajar dulu, kita belajar secara basic sahaja. Secara umum sahaja dan tidak keseluruhannya secara mendalam. Ya, tak detail. Secara detail. Ya. So kali ini Allah bagi ruang dan peluang kita buka kitab mazhab Syafi'i sebab mazhab Syafi'i ini adalah bagi mazhab orang-orang Nusantara. Orang-orang Nusantara tu maksudnya orang Asia lah. Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, semualah yang berdekatan ni semua. Kita bermazhab Syafi'i walaupun ada sebahagian bermazhab lain. Tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah. Jadi wajib belajar untuk benar-benar memahami dan bila kita benar-benar faham, kita akan memperbaiki kita punya ibadah, muamalah, keluarga dan juga segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Ustazah, tadi Ustazah ada sebut imam ada semua semayang boleh berjemaah tapi ada semayang sunat yang tak boleh berjemaah. Boleh Ustazah uraikan semayang sunat yang mana tak boleh berjemaah? Sembahyang sunat yang berjamaah ni muka surat 200 lebih kalau dalam kitab. Jauh lagi tapi sebab dah tanya saya bagi tahulah sikit. Yang boleh berjamaah solat hari raya. Dua hari raya. Solat sunat hari raya. Aidain, Aidilfitri, Aidil Adha. Kemudian semua solat gerhana dan solat istisqa. Itu saja yang sunat berjamaah. Ada satu lagi solat semayang solat tarawih. Semayang tasbih tu. Solat tarawih. Solat tarawih berjamaah. Yang tasbih tu Ustazah orang buat berjemaah. Tak ada dalam senarai untuk berjamaah, tetapi kalau nak belajar kali pertama dibolehkan. Tapi bukan tiap-tiap minggu berjamaah. Tak ada. Dia tak ada hukum sunat. Kalau bulan puasa di masjid-masjid selalu dibuat berjemaah tasbih kan Ustazah? Sebab itu kena belajar fiqah. Kena belajar fiqah ni dan faham dan tak buat perkara yang tidak menepati sunnah. Dia bukan salah. Dia bukanlah sampai berdosa. Tetapi dia tak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi sayanglah. Oh gitu Ustaz, malam raya ada buat semayang sunat tasbih tu? Malam hari raya. Yalah, maksudnya dia tidak digalakkan untuk berjemaah di surau. Kita kena malam raya tu, kita kena pulun diri kita dengan Allah SWT. Tak payah jemaah sendiri. Kalau sendiri memang tak buat lah Ustazah. Sama je, aku pun sama kak. Lebih kurang aja. Malam raya dah sibuk nak persiapan raya kan. Masya Allah. Kita cubalah. Kalau tidak keseluruhan raya kehidupan kita nak semayang tasbih berjamaah, kalau dalam seumur hidup sekali boleh beramal sendiri solat tasbih tu, kira kami yang belajar sekolah agama ni dah selamat lah. Sebab dulu kami tak pernah digalakkan untuk berjamaah solat tasbih. Belajar sekali, jangan ada jamaah. Sebab kita ikut mazhab Syafi'i ni, buat sendiri. Dulu dah belajar, dah buat, dah kira selamat lah. Sekarang ni kalau tak berapa buat pun saja nak menyelamatkan diri. Tapi kalau dah tahu tu buat lah. Paling afdal adalah waktu siang antara zuhur dan asar solat tasbih. Masya Allah. Ingat malam ya Abdal. Dia siang. Dia afdal siang. Jadi kalau siang kita buat dua-dua Ustazah. Zuhur, antara zuhur dan asar. Ya. Kita buat dua rakaat. Yang kita tahu siang adalah
Siang. Kalau siang kita buat 2 salam. Kan? Ya. Tetapi waktu paling afdal adalah zuhur dan antara zuhur dan asar. Itu waktu paling kritikal nak buat benda-benda macam ini ni. Tapi kalau boleh buat, itu adalah amalan salafus soleh dan juga amalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okey? Dan last setengah hari ni kita dah boleh tahu Ustazah, nanti tak ada selit-selitkan resepi kan? resepi. Tengok Ustazah masak dalam FB tu. Tak ada. Astaghfirullahalazim. Itu cerita lain. Kat sini jangan cerita. Allah SWT. Kecuali nanti kalau kita cerita tentang Raya Haji. Kalau Raya Haji nanti saya bagi resepi saya punya menu sup saya. Itu yang terbaik tu Ustazah. Allah Akbar. Ini keselingan. Minta maaf ya admin. Saya tak tahu pun mereka Maaf tau admin. Sebab follow Ustazah dalam FB juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada rezeki Okey, ada satu soalan ni last ni. Dia angkat tangan. Ya Kak Isah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, buku tu pengarang dia siapa? Pengarang dia Imam Syafi'i lah. Soalan jawapan saya. Dia bukan pengarang dia Imam Syafi'i tetapi susunan. Dia diterjemahkan. Dia diterjemahkan dan disusun oleh Dr. Mustafa, Dr. Ali, Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha. Ini orang Arab. Dekat Damsyik dengan Mesir. Tetapi yang susunan daripada kalangan diterjemahkan ni adalah Pustaka Salam. Pustaka Salam. Dekat kedai kitab ada jual Ustazah dah? InsyaAllah. Kalau dekat Johor macam sold out sikit lah. Jilid 1 ni. Sebab tak tahu lah siapa yang buat kelas tu kan sampai habis macam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah taping Ustazah. Makcik orang taping Perak. Jadi kat taping mesti agaknya banyak lagi kot. Dekat KL banyak lagi. Tapi dekat Shopee banyak lagi. Dekat Shopee banyak lagi. Ada. InsyaAllah Ustazah. Kami guna kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Kat Shopee ada. Berapa harga dia tu? Untuk jilid pertama harga dia RM22 lebih kurang. InsyaAllah nanti boleh PM admin lah. Tetapi sebab itu admin ada bagi ni PDF ni kalau tak beli kitab. Lebih kurang sama je, dia tak jauh beza insya-Allah. Sebenarnya boleh nak print? Bagi izin ke? Print? Boleh, tak ada masalah. Sebab itu dia buat PDF. Alhamdulillah. Boleh. Baik, terima kasih Ustazah. Cuma print ni jangan dijual. Kalau nak print Perintas sekolah Cik Han nak juga post bagi alamat. Tak boleh sedekah tak boleh lah, buatlah sendiri sama masing-masing lah. Nantilah kita buat sendiri anak-anak ada insya-Allah. Saya syurkan begitu, tapi lebih baik belilah 8 jilid ni. Belilah suka anak tu lepas. Dia macam ni Kak. Dengar baik-baik sekejap. Dia beli 8 jilid ni, kan saya cakap tadi, dah beli 8 jilid letak kat rumah. Kelak di hari akhirat, Imam Syafi'i ni akan kenal siapa yang tahu buku dia ni. Macam Nabi SAW kenal kalau kita selawat kata Nabi kan. Jadi nanti dia akan cakap, siapa tu? Kak Nurini tu ada kitab tu Kak tu. Rupa-rupanya belajar cuma jilid 1 je sebab jilid 2 mungkin saya dah meninggal. Saya yang meninggal, bukan Kak Nurini yang meninggal. Jadi saya tak sempat nak habiskan untuk Gema Nur Iman. Masya Allah, contoh begitulah. Tapi tetap sebab dah beli dulu, Allah akan mencatat. Kita berusaha tadi niat Kak siapa tadi? Kak Azrina ke yang minta doa tadi kan? Untuk supaya kita boleh dapat belajar sampai jilid yang ke-8. Kalaulah pada waktu tu agaknya saya tinggal cakap pelan-pelan je ni. Bahawa sesungguhnya macam nak uzur sangat simple. Kalau Allah izin, mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan Allah beri kemudahan insya-Allah. Ketawa Kak Roha sempat masuk kelas ni. Masya-Allah, tabarakallah ahsanul khaliqin. Ketawalah. Yang penting semua orang diberi izin untuk berniat hari ini walaupun kita tak habis belajar sampai 8 jilid. Mudah-mudahan niat kita itu sampailah ke 8 jilid ni. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah untuk next class saya tak tahu bila. Nanti kena tanya dengan pengurusan. Tajuk seterusnya adalah perkaitan antara fiqh dan akidah. Dia ada perkaitan tentang keimanan kepada Allah dan bagaimana ibadah kita ini nak mencapai taraf ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Terima kasih Kak Zrina untuk sharing PDF ni. Terima kasih. Walaupun kena suruh naik atas tu, dah ikut aja ya Allah. Tak apa Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang luas ya Kak Zrina dan semua. Amin. Silakan saya serahkan semula kepada Kak Nurini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah isyak kita berjalan lancar. Banyak ilmu yang kita dapat malam ni. Moga memberi manfaat pada semua jemaah. Amin. Kuliah ni kuliah yang wajib kita tuntut. Sekurang-kurangnya Allah. mengingatkan kembali dengan lebih jelas apa yang kita lakukan. Mengikut tertib, memperbarui semua syarat tiap-tiap ibadat yang dilakukan. Kita tangguh pengajian kita malam ni Ustazah. Nanti kita sambung hari lain insyaAllah. Untuk tu saya minta izin untuk buat sikit pengumuman kuliah subuh besok kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Lepas tu kita sudahi dengan ucapan terima kasih kepada Ustazah, terima kasih kepada JNI, terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili JNI mengucapkan berbanyak-banyak maaf. Anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ni, segala yang baik itu daripada Allah. Dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustazah bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana وتلاوتنا وتحفظنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا ستار يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا إلى بيتك العتيق في هذه الرمضان ومسجد النبوي في الدين والدنيا وإلى حياتنا جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama.